Hadis menerangkan seseorang belum dapat dianggap sebagai miskin walaupun dia terpaksa minta makan, minta kurma, minta apa, belum lagi boleh kita kategorikan dia miskin. Itu yang saya sebut tadi. Zakat, salah satu asnaf zakat adalah miskin. Sebab tu kita kena pandai memilih siapa orang miskin yang perlu diberikan bantuan zakat. Tu kena hati-hati sikit tu. Apatah lagi, cuba tengok, apatah lagi kalau yang duk minta pun tak boleh kategori sebagai miskin, apatah lagi keadaan mereka yang masih belum terpaksa meminta-minta kerana masih sanggup bekerja. Kalau hak duk minta tu pun kita tak boleh hukum kata dia orang miskin. Ni hak ada kederat boleh kerja, boleh kerja, boleh usaha, boleh buat sesuatu. Umur baru berapa? 42, boleh lagi kerja. Kita terus hukum ni miskin, ni miskin. Hak duk minta pun tak boleh lagi hukum kata miskin, apatah lagi yang ada kederat boleh bekerja. Atau masih mempunyai sara hidup yang cukup baginya, ataupun betul dia tak ada kerja ustaz, dia tak ada pendapatan, tapi dia ada penanggung. Kadang-kadang dia ibu tunggal, memang dia tak kerja, betul, kita tak nafi dia tak kerja, dia tak apa, tapi anak dia kerja. Ustaz, anak sekupang tak bagi kat dia, betul, kita pun tak nafi anak tak bagi sekupang pun, tapi 3 keperluan asas yang kita sebut tadi, makan minum ada ustaz, apa anak makan dia makan lah. Anak pergi beli apa makan dia makan tak, makna makan lepas lah. Pakaian, apa anak pakai dia pakai, tak ada duk telanjang bulat, tak ada. Anak pakai ada pakaian, dia ada pakaian, 2 ada dah. Tempat tinggal, anak ada, anak bayang apa semua, walaupun dia tak kerja apa, makna makcik ni keperluan asas dia lepas lah. Dia bukan orang miskin, dia ada sara hidup. Any question? Tengok nampak macam confused, nampak gaya. Sebab tu hari ni kita mengaji tajuk ni lah, ni macam ni lah. Nombor 1 lah, kita nampak sikit-sikit lah orang miskin tu siapa. Lepas ni boleh cari dah siapa yang kita nak bantu. Satu. Yang kedua, yang mengaji hari ni, siapa yang dapat duit zakat. Kalau rasa kita tak masuk, nampak gaya ustaz, saya bukan orang miskin kalau cara-cara macam ni, kalau boleh ikhtiarkan, kalau boleh jangan ambil duit zakat atas asnaf miskin. Kan zakat ada asnaf banyak. Kalau asnaf fi sabilillah, ambil lah. Anak nak mengaji, ambil duit zakat, tak ada masalah. Kita asnaf, ada asnaf tertentu yang boleh ambil. Tapi kalau mereka bagi kat kita sebab asnaf apa? Miskin. Kalau boleh tolak. Macam kita kau orang miskin. Takut sekali duk makan hak orang lain. Any question? Tak ada salah tu. Tajuk senang je hari ni. Memang senang semua ni. Kan? Nampak cara tu, cara faham lah. Baru baca poin nombor 1. Baik. Ataupun masih mempunyai sara hidup yang cukup bagi dirinya. Macam saya sebut tadi lah. Dia tak ada apa, tapi ada orang tanggung dia. Selesai. Maknanya dia ada pendapatan. Selesai. Dia tak ada gaji, betul. Tapi ada sara hidup dia cukup. Makan, pakai, tempat tinggal. Selesai. Maknanya bukan miskin lah tu. Baik. Orang yang sebenarnya miskin, siapa dia? Orang yang sebenarnya miskin ialah orang-orang yang tidak memiliki keperluan hidup yang secukupnya. Saya sebut dah tadi, keperluan hidup 3 tu lah. Siapa nak tulis balik, boleh tulis lah. Keperluan hidup 3 tu. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan sekarang ni, yang ni, isu macam ni, isu miskin apa semua ni, yang ni kena tengok apa ulil amri. Kita panggil ketetapan yang dibuat oleh ulil amri, oleh pemerintah. Hak ni bab isu bab zakat, bab miskin, bab apa ni kena rujuk sama ulil amri, pemerintah. Macam kita di Penang lah ni, kena rujuk Penang. Hak miskin Penang berapa sekarang? Kena rujuk tu. Kita tak boleh hukum dia ni miskin, ni tak miskin. Kita kena ikut ulil amri, pemerintah lah. Ikut apa yang pemerintah dah tetap. Tak silap saya kalau Penang ni, siapa yang pendapatan bawah 820 seorang, dia duduk seorang-seorang, pendapatan dia bawah 820, kira miskin. Maksudnya 820 tu depa dah kira siap dah had kifayah, had cukup. Had yang bagi, had yang mana cukup, dia ni kalau sampai had macam ni tak miskin lah.
Tak sampai had tu, kira miskin lah. Ada yang kata RM820 untuk seorang. Tu kira tu makan minum pakaian tempat tinggal apa sekali tu 820. Kalau tak silap lah, hak ni boleh rujuk balik nanti dengan pejabat zakat lah, atau rujuk dengan kerajaan negeri ke, yang JKM pun boleh tanya had miskin lah berapa, sebab dia berubah. Dia bukan tetap 800 sampai bila-bila dak. Tengok tarikh hidup. Tak silap saya, setakat yang saya tahu dulu lah 2-3 tahun lepas 820. Hak tahun ni tak tahu. Mana lebih kurang kot lerah tu lah. Siapa pendapatan bawah 820, dia kita boleh kategorikan dia ni miskin. Boleh dapat zakat tu dulu, no? Tu ulil amri tetapkan macam tu. Lepas tu kalau ayah perasan zakat, dia pakai formula tu lah. Lepas tu hak mana tengok gaji atas, ni bukan tak layak. Tu yang kadang ada orang duk marah jabat zakat macam tu. Ya, siapa tak dapat, kami ni minta tak dapat, siapa dia dapat. Dia tu kaya, kereta ada 3 biji, siapa dia dapat. Dia dapat atas asnaf fi sabilillah. Anak masuk universiti, anak ngaji. Yang kita pula minta ni atas asnaf miskin, borang biru. Kita minta atas asnaf miskin. Memang kita bukan orang miskin, tak dapat lah. Kawan tu minta atas asnaf fi sabilillah, hak kuning ayaknya borang kuning ayak. Memang dia dapat lah. Kita marah, siapa kaya dapat, aku patut dapat, siapa dapat ke dia kaya lah, ni dapat zakat lah. Jadi cerita lain pula, macam tu lah. Tu asam garam. Tapi kalau faham kaedah, selesai. Jadi hari ni kita ambil orang miskin, macam tu lah kaedah dia. Baik. Tapi orang miskin yang Islam kata ni betul-betul miskin, dia tak cukup keperluan hidup yang secukupnya, tak ada keperluan hidup secukupnya, makan minum pakai tempat tinggal, tetapi dia tidak pula melahirkan kemiskinan itu kepada orang lain, tapi tak tunjuk susah tu kat orang. Oh, hak ni cukup mulia ni, kalau ada jumpa macam ni bantulah lebih sikit, sehingga orang lain tidak menyedarinya sebagai orang yang memerlukan bantuan. Nampak dari sudut gaya tu Ustaz, nampak gaya macam okey Ustaz, sederhana, tapi kesempitan hidup dia tak cerita kat orang. Dia punya teruk kayuh tu siapa pun tak tahu. Dia jadi macam itik tu kan, jumpa siapa atas ni, tapi kaki di bawah duk kayuh dalam kolam tu, hanya Tuhan yang mengetahui. Inilah orang miskin yang sebenar. Dan kita pun kalau boleh sifat macam ni, ambil. Kita yang main mengaji hari ni pun ambil. Jangan tunjuk susah kita tu pada orang. Any question? Baik semua. Sikap seperti ini adalah sikap orang yang mulia diri. Mulialah sifat ni, sifat yang sangat mulia, yang enggan menjual air mukanya untuk mengemis dan meminta sedekah. Tengok. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni. Ni bukan dalil lah, ni cerita. TV3 pernah buat keluar sekali cerita ni. TV3 pernah ambil kisah ni, mereka buat balik drama, mereka tayang dalam TV. Tak silap saya yang jadi hero, bukan hero lah, yang berlakon watak tu apa, Kamarul Hisham kah, dia keluar sekali dalam TV3, saya pernah tengok sekali. Cerita ni pernah jadi di Sabah kot dulu. Kisah seorang budak, saya rasa mungkin ada yang pernah dengar kisah ni kot. Budak tu pergi sekolah, dia sentiasa pergi lambat. Arab pun buat filem tu kot, Arab pun ada buat filem tu. Budak tu budak Sabah, dia pergi sekolah. Setiap kali sampai sekolah, dia sekolah petang. Pagi satu sesi, petang satu sesi. Dia sekolah petang. Hari-hari dia pergi setiap hari sampai lambat. Sampai lambat saja. Kira cikgu dah masuk mengajar, baru dia sampai. Sampai-sampai, cikgu abang esok main awal. Okey, masuk duduk. Sekolah rendah, duduk sekolah rendah. Tengok-tengok, esok main lambat lagi. Cikgu kata lagi. Lusa main lambat lagi. Kata lagi. Lama-lama cikgu ni dah sampai satu tahap tak boleh dah. Bagi hukuman pada dia. Buat apa? Rotan tangan lah. Suara tangan, piak sekali. Esok main awal. Tengok-tengok, apa esok, lusa, minggu depan apa semua, main lambat lagi. Sampai cikgu tu mula pukul biasa, lama-lama dia pukul kuat sikit lah, saya tak dengar kata. Sampai satu tahap, budak tu main lambat lagi, pukul main lambat lagi. Sampai satu tahap, budak tu masuk kelas, masuk buka pintu, suruh. Masuk suruh. Cikgu pun tak cakap banyak, tiba
Esok. Tengok esok main lambat lagi. Suara tangan. Tak apa. Satu hari, cikgu tu pergi sekolah lambat. Dia naik motor, pergi beli barang apa tau. Pergi sekolah lambat. Dia lalu depan rumah budak tu. Allah Ta'ala nak tunjukkan, wallahualam. Betul kan? Dia lalu depan rumah budak tu. Rupanya masa tu dia berhenti, dia tengok apa yang berlaku sampai budak ni pergi lambat. Rupanya bila tengok suasana tu baru nampak. Rupanya budak tu, abang dia sekolah pagi. Abang dia habis sekolah tu, gede lari main rumah, duduk atas tangga rumah. Buka baju ni, buka kasut, bagi kat adik pula. Adik pakai baju sekolah dengan kasut tu. Di sekolah pula petang. Cikgu tu geleng kepala. Geleng kepala tu Dia pederas naik motor pergi sekolah, budak tu baru sampai kawan lari. Kan? Sampai suara, buka pintu suara. Tapi hari tu cikgu tak tiba. Kan? Cikgu tu pegang dia, cikgu tu peluk dia. Oh, nampak cerita. Kan? Rupanya bila dikorek rahsia, rupanya baru tahu. Rupanya mak dia lah yang main peranan. Mak dia kata apa? Kita jangan tunjuk susah kita ni kat orang. Jangan cerita susah kita ni kat orang. Biar kita tanggung tak apa, tapi jangan cerita dekat orang kesusahan kita. Rupanya ni orang miskin yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diuji dengan miskin, dia sabar, dia tak mengharapkan manusia. Siapa jumpa orang miskin sini kok bayar lepas, bantu lebih sikit. Tolong lebih sikit. Ayah ada anak. Anak kita bukan semuanya bernasib baik. Kadang ada hak okey, ada hak tak okey. Ni tambah musim PKPP, musim apa? Orang hilang kerja ni. Ada anak kita yang gaji kerajaan, tak apa, gaji duk masuk sedia. Tapi ada anak yang gaji dia kerja sendiri, kerja apa. Kadang-kadang kita balik tanya, "Mat, macam mana? Okey?" Boleh lah, alhamdulillah, ada lah rezeki, boleh lah. Kan? Dia tak habaq orang kata dia susah. Kan? Padahal kerja tak ada, kita pun tahu susah. Dia kerja tu susah, tapi bila kita tanya, dia nak legakan hati mak ayah. Tak apa, boleh, insya-Allah. Ni susu-susu apa semua ada di rumah. Boleh lah, mana ada. Kan? Kita pun tahu dia tak kerja. Ada anak macam ni, bagi lebih sikit. Ni anak yang mulia ni. Dia tak mau bagi mak pak usah hati. Bagus, ceritanya ni bagus. No? Baik, temu.